Menteri, apabila kerajaan mengumumkan dasar untuk mansuhkan subsidi elektrik untuk T20, di luar sana di masyarakat rata-rata mereka ada keriruan. Mereka ingat semua akan dimansuhkan, termasuk B40 dengan M40. Mereka ingat tarif elektrik sudah naik. Jadi barangkali Menteri boleh mengambil kesempatan di sini untuk menerangkan apakah detail untuk yang mansuhkan T20 itu, supaya golongan T20 yang terkesan mereka tahu boleh menyesuaikan diri, dan mereka yang B40 dengan M40 tidak akan salah faham. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat usaha kerajaan dalam nak membantu rakyat. Jadi bolehkah Menteri memberikan perbandingan antara Malaysia dalam mengatasi krisis tenaga global ini berbanding dengan negara serantau dan juga negara baju. Dan tadi Menteri ada kata tentang tenaga guna semula. Jadi bolehkah kerajaan menggunakan kesempatan ini, memandangkan T20 tu subsidi mereka akan dimansuhkan, kita gunakan platform ini untuk menggalakkan T20 ini supaya mereka menggunakan tenaga solar, dan kita bagi mereka sedikit galakan, insentif supaya mereka boleh gunakan tenaga solar. Dan akhir sekali, sering dikatakan bahawa IPP, kontrak IPP lah salah satu sebabnya menyebabkan mereka mendapat reserve margin profit yang tinggi. Adakah kerajaan akan mengkaji semula tarif yang dikenakan oleh IPP? Terima kasih Puan Yang Betul. Terima kasih Ketua Melaka. Untuk makluman, pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tambun selepas mempengerusikan M10 memaklumkan bahawa isi rumah yang menggunakan elektrik pada jumlah yang tinggi tidak lagi akan dapat subsidi daripada kerajaan. Ini selepas pelaksanaan sistem padu ataupun pengkalan data utama yang juga dijawab oleh Perdana Menteri pada 22 Mei semasa sesi PMQ tempoh hari. Dan bagi saya ini satu perkara yang prinsip dia kita tidak persoalkan. Ya, kalau satu rumah itu, kalau T20 kita assume 5, 6, 7 aircon, ya, ada dryer, ada banyak kelengkapan-kelengkapan yang lain, dan bil elektrik dia 5, 600, 700 ringgit atau lebih. Ya, tidak patutlah mereka dapat subsidi yang lebih berbanding dengan golongan B40 atau M40. Ya, dan kerana dia based on consumption, maka mereka yang enjoy lebih banyak subsidi dari segi ringgit berbanding dengan pengguna B40 dan M40. Dari segi prinsip dia tidak adil. Ya, tetapi untuk melaksanakannya kita perlu ada sistem padu. Sekarang kita hanya mengkategorikan pengguna-pengguna domestik mengikut consumption, penggunaan 300 kWh ke bawah, 600 kWh ke 301 kWh dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak ikut pendapatan. Jadi hanya dengan sistem padu yang akan dijangka siap pada hujung tahun, kita akan laksanakan targeted subsidi untuk T20 berasaskan pendapatan. Tentang yang disebut untuk solar, kita setuju bahawa ini saya dan Yang Berhormat Pandan, kita ada laksanakan pengumuman tentang hala tuju dan juga perdagangan untuk tenaga boleh baru. Kita telah menyatakan bahawa daripada 40% tenaga boleh baru sasaran kita pada 2050 sebelum ini, kita sudah tingkatkan kepada 70%. Ya, dan ini boleh dilaksanakan bila harga tenaga itu lebih diletakkan pada harga pasaran, kecuali untuk golongan yang perlu dilindungi. Jadi atas sebab itu kita akan menggalakkan pemasangan solar ini, dan kita juga menjangkakan ini akan pemasangan solar secara besar-besaran di seluruh negara dapat dilakukan. Kalau harga solar tidak dapat bersaing dengan harga elektrik konvensional, perkara ini tidak dapat berlaku. Dan akhir sekali tentang soal IPP dan reserve margin, antara masalah yang ada sebelum ini, ya, kerajaan mempunyai JPAC yang mana kita merancang penggunaan elektrik untuk tempoh 20 tahun. Dibuat setiap tahun, ya, mesyuarat JPAC. Saya baru awal tahun ini mempengerusikan mesyuarat JPAC untuk 2022-2041. Kita dah letak bila loji jana kuasa ini akan tamat, bila loji jana kuasa baru sama ada gas, solar dan sebagainya, bila ia akan masuk ke dalam sistem. Sebelum ini ada amalan unsolicited IPP. Mana-mana kawan datang, satu syarikat datang, dia bagi kepada menteri nak buat satu IPP. Tidak ada dalam perancangan kerajaan.
Tetapi atas sebab-sebab tertentu, Jemaah Menteri luluskan pemberian IPP tersebut. Hari ini kita punya reserve margin antara 40 sehingga 50% excess energy, dan kita membayar excess energy ini menerusi bil elektrik kita. Ya, jadi sebab itu negara-negara lain boleh operate on 15% reserve margin, tapi kita sampai 40-50%. Jadi sebab itu kita telah buat pengumuman bahawa kita akan stick kepada pengumuman kita di dalam setiap JPEG. Tidak ada lagi unsolicited IPP. Kalau datang kepada kita, please follow apa yang ada dalam perancangan JPEG. Ia telus, boleh ikut perancangan tersebut, barulah ya kita dapat kawal lebihnya elektrik yang ada. Dan hasrat kita, walaupun belum lagi dapat dilaksanakan, kalau kita boleh dapat early retirement of coal, kerana ini antara masalah yang menyumbang kepada pencemaran dan sebagaimana yang diperoleh oleh Indonesia ya dalam Just Energy Transition Program mereka, kita kalau dapat perkara tersebut ada disentuh oleh Managing Director Khazanah Nasional dalam forum di Qatar baru-baru ini, maka kita akan dapat satu energy transition, peralihan tenaga yang lebih cepat. Yang Berhormat Kubang Kerian. Terima kasih atas jawapan Yang Menteri. Saya ingin bangkitkan soal reserve margin yang disebut tadi, jumlah yang sangat besar, 40-50%. Saya fikir kita berlaku pembaziran hampir setiap waktu. Persoalan saya ialah kita dapati ada permintaan daripada negara-negara jiran untuk membeli tenaga kita, sama ada Singapura ataupun selatan Thailand. Apakah kerajaan tidak berhasrat untuk melihat ini supaya reserve margin yang ada tidak membazir dan kita dapat menjana pendapatan daripada reserve margin yang ada? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Kerian. Memang kita setuju ya, dengan perkara tersebut. Antara perkara terbaik untuk kita lakukan ialah supaya kita dapat menjual atau memperdagangkan tenaga elektrik yang ada di negara kita. Sebab itu kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun, kita telah reverse ban untuk kita memperdagangkan tenaga boleh baharu. Maka kita ini adalah satu keputusan besar, sebab ada, misalnya saya bagi contoh, Singapura bercakap nak buat kabel sehingga ke Australia, nak buat kabel sehingga ke Kemboja, nak buat kabel ke Sarawak, sedangkan Johor ialah lokasi paling dekat ya. Jadi hari ini kita dapat manfaatkan bila kerajaan membenarkan menerusi energy exchange untuk kita menjual tenaga tersebut. Kita sudah pun menjual tenaga konvensional, YTL menjual kepada Singapura. Itu sudah ada menggunakan interconnect kita. Dan juga Singapura ada, dan Malaysia sendiri kita ada membeli tenaga hidro daripada Laos menerusi Thailand. Cuma apa yang kita perlu buat untuk kita benar-benar menjadi pusat apa yang dikatakan satu hari nanti ASEAN Power Grid ialah kita kena upgrade atau naik taraf interconnection kita. Kita berhasrat ya, untuk membolehkan sambungan antara Sarawak dan Semenanjung yang dicadang ketika pembinaan empangan bakun dapat direalisasikan. Ya, itu saya rasa yang terbaik untuk kita. Seterusnya kita dapat Thailand juga memang betul mereka mempunyai permintaan terhadap tenaga elektrik. Kita kena upgrade interconnect kita. Maka itu langkah-langkah yang perlu diambil supaya kita dapat menjadi hub kepada ASEAN Power Grid tersebut. Terima kasih.